Kerajaan Sarawak akan meneruskan program Sumbangsih Raya dan memperluaskan kepada sambutan Hari Gawai dan Tahun Baru Cina selaras dengan semangat Perpaduan Rakyat Sarawak yang meraikan pelbagai perayaan tanpa mengira kaum dan agama. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan akan memberi peruntukan tambahan kepada Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak bagi memastikan bantuan dapat diberikan kepada agensi dan penguatkuasaan yang bertugas pada musim perayaan Hari Gawai dan Tahun Baharu Cina selain Hari Raya. Menurut Premier, sumbangan itu sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan mereka dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan turut berharap inisiatif ini dapat memperkukuhkan keharmonian masyarakat serta memastikan setiap perayaan disambut dengan penuh kegembiraan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam pada itu, beliau turut mendoakan kesejahteraan semua anggota dan pegawai yang bertugas sepanjang musim perayaan agar mereka dapat menjalankan tanggungjawab dengan lancar dan selamat. Premier berucap pada majlis simbolik penyerahan Sumbangsih Raya 2025 di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, dalam ucapannya memaklumkan sumbangan itu untuk menghargai pengorbanan anggota keselamatan dan penguatkuasaan serta badan-badan beruniform yang bertugas semasa Hari Lebaran dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terjamin. Tambahnya, daripada penganjuran pertama sehingga tahun ke-35 ini, pihaknya melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak sentiasa komited dan berusaha meningkatkan kualiti dan kuantiti kotak sumbangsih dengan perbelanjaan yang optimum. Pada majlis itu, 11 agensi menerima sumbangsih raya yang keseluruhannya 12,000 bungkusan daripada Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Sementara itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat dari dua rombongan ke pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya, Kuching semalam. Rombongan pertama merupakan dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang diketuai oleh Pengarah SPRM Negeri Hasbilah Muhammad Saleh. Antara yang disentuh ialah pihak SPRM Sarawak bercadang memperluaskan program pendidikan anti rasuah kepada penjawat awam di Sarawak. Menurut Hasbilah, usaha ini diyakini dapat membantu mewujudkan budaya kerja yang lebih berintegriti serta memastikan urusan pentadbiran Sarawak berjalan dengan lebih efisien, amanah dan mendapat kepercayaan rakyat. Kunjungan hormat diteruskan bersama rombongan dari Majlis Islam Sarawak diketuai oleh Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Beliau memperkenalkan anggota-anggota Majlis Islam Sarawak baharu kepada Premier dan selain itu, Datuk Misnu menyampaikan taklimat ringkas mengenai beberapa perancangan strategik dan program utama dirancang sempena sambutan ulang tahun ke-70 penubuhan MIS. Mereka diiringi timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga merupakan Menteri yang bertanggungjawab Hal Ehwal Islam dan DBKU. Sekitar 800 jururawat dari Sarawak yang kini bertugas di luar negeri berhasrat untuk kembali berkhidmat di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Koh Hian berkata terdapat kekosongan jawatan di Sarawak pada masa ini yang dapat memenuhi permintaan mereka. Penempatan dan pemindahan bagaimanapun bergantung kepada keperluan semasa Kementerian Kesihatan Malaysia. Katanya penempatan petugas penjagaan kesihatan ini akan dibincang dengan persekutuan. Dato' Amar Dr. Sim menjelaskan perkara itu kepada media selepas majlis pelancaran program imunisasi influenza kebangsaan kepada warga emas peringkat negeri Sarawak di Klinik Kesihatan Batu Kawah, Kuching. Beliau juga percaya ramai di antara pekerja dalam sektor kesihatan suka bekerja di kampung halaman sendiri dalam mengurangkan kos perbelanjaan di samping mereka lebih memahami adat dan budaya penduduk tempatan. Kerajaan terus komited dalam menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM, khususnya mereka yang mengalami kecederaan ketika berkhidmat. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Major Jeneral Datuk Semaun Marjuki berkata, sebagai proaktif, kerajaan telah meluluskan penambahbaikan faedah hilang upaya FHU ATM berkuat kuasa 1 Januari tahun ini.
Kayaknya veteran-veteran yang lain juga yang terbaru, calon-calon yang terbaru sekiranya ada pada tahun hadapan selain daripada yang sudah ada, mereka juga akan menerima ganjaran yang sama seperti mana sama maksudnya mengikut darjah kecederaan kilang upaya masing-masing yang setelah disahkan oleh lembaga penentu sebab yang kita ada dalam menilai berapa persentase tahap kecederaan dan itulah yang menentukan berapa jumlah kewangan yang akan disalurkan. Penambahbaikan ini melibatkan peningkatan kadar faedah serta perluasan cakupan penerima manfaat di bawah peraturan-peraturan angkatan tetap ganjaran dan faedah-faedah lain 1982. Ujarnya di Sarawak seramai 17,103 veteran ATM terdiri daripada 10,604 adalah veteran ATM berpencen, 4,836 adalah veteran ATM yang tidak berpencen dan 1,663 penerima pencen terbitan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Sumbangan Ganjaran Hilang Upaya GHU Veteran ATM di Kuching. Sementara itu, penerima daripada veteran tentera menzahirkan kesyukuran terhadap bantuan yang disalurkan ini. Sumbangan yang kita terima adalah sumbangan ganjaran hilang upaya yang mana kita lama dah tunggu-tunggu dan kita amat bersyukur dan berterima kasihlah pada kerajaan yang telah menunaikan permintaan kita selama ini yang kita sangat perlukan sangat. Ini membuktikan kerajaan Madani memang perhatian kepada pesara tentera. Terima kasihlah kepada kerajaan Madani. Pada majlis itu, seramai 12 veteran tentera menerima sumbangan GHU daripada 19 veteran keseluruhan di Sarawak. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC membuka Bazar Ramadan di 6 lokasi seluruh Sarawak tahun ini. Menerusi kenyataannya, SEDC memaklumkan bazar tersebut dibuka di Pusat Transformasi Bandar Kuching dan Sibu, Menara SEDC Kuching, Medan Niaga Seri Aman serta Medan Niaga BGS Boyan dan Gresik di Kuching. Bazar berkenaan beroperasi sehingga 27 Mac ini. Menurut SEDC, program tahunan ini memberi peluang perniagaan kepada 49 perusahaan kecil dan sederhana yang sering menghadapi cabaran menyertai bazar berskala lebih besar kerana sumber yang terhad. Sebuah syarikat pembalakan dijatuhi denda RM20,000 atas kesalahan gagal memastikan kayu balak di atas kenderaan pengangkutan berada dalam keadaan selamat sehingga menyebabkan kemalangan maut ke atas seorang pekerja di Belaga pada 15 September 2022. Syarikat tersebut turut didenda RM10,000 bagi kesalahan gagal memaklumkan secara serta-merta kepada Pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP terdekat berkenaan kemalangan tersebut. Menurut kenyataan Pejabat Pengarah JKKP Sarawak, Mahkamah Session Kapit menjatuhkan hukuman tersebut terhadap syarikat Shinyang selepas mengaku bersalah di atas 2 pertuduhan terbabit yang dibacakan di hadapan Hakim Musyripit pada hari Khamis lepas. Bagi pertuduhan pertama, syarikat tersebut didapati bersalah di bawah Seksyen 15-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Manakala pertuduhan kedua adalah kesalahan di bawah Peraturan 51A-AA dan Peraturan 51A-BB Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pemberitahuan dan Pelaporan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan 2004. Sekian berita bagi Sarawak dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Sukan tanah air dan antarabangsa.